Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zudi bin Zakaria bersama kru penerbitan Fikrah Pahang datangkan khas pada hari ini satu topik yang cukup menarik iaitu COVID-19 isu dan cabaran. Kita bersiaran secara langsung pada hari ini hari Rabu 3 hari bulan Februari 2021 secara langsung dari Indra Mahkota 7 Studio Fikrah Pahang. Dan untuk membincangkan topik pada tengah hari yang mulia ini, kita datangkan khas satu orang pengamal pendidikan yang istiqamah, yang konsisten dalam bidang dan industri yang beliau perjuangkan. Kita kenalkan tetamu kita pada hari ini, Encik Hamiduddin Hamidi ataupun lebih mesra dikenali dengan panggilan Cikgu Amir. Selamat datang, Cikgu. Ya, terima kasih. Ya. Dan kepada penonton, peminat Fikrah Pahang, anda boleh layari FB Live page kita di Fikrah Pahang dan tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin bolehlah menghantar soalan, pandangan, saranan dan penambahbaikan dalam program diskusi fikrah kita pada tengah hari ini. Dan untuk sebagai permulaan mukadimah pada tengah hari yang mulia ini, kita semua tahu kita sekarang sedang menghadapi PKP yang kedua dan dianggarkan dengan kadar 2 minggu kita lalui PKP yang kedua ini, kita akan menghadapi kerugian sebanyak lebih kurang 11.2 bilion ringgit. Di mana kalau kita tengok Cikgu Amir, pada PKP yang pertama dahulu kita kerugian setiap hari hampir 1 bilion, dan ketika PKP kedua kita lalui baru-baru ini, kita dapat kurangkan defisit kerugian daripada 1 bilion kepada 600 hingga 800 juta sehari. Jadi soalan kita yang pertama yang kita nak kongsikan dan kita nak tanya pada Cikgu Amir pada tengah hari ini adalah bagaimana pandangan dan persepsi Cikgu sendiri kepada COVID-19. Dan mungkin juga kita nak tahu siapa Cikgu Amir kita ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Zuhdi. Jadi saya diminta untuk memperkenalkan diri, jadi saya nak perkenalkan diri saya lah. Nama saya Hamiduddin Hamidi. Biasanya di kalangan guru-guru saya dipanggil Cikgu Amir. Ya, Cikgu Amir. Saya banyak berprogram di sekolah-sekolah dan ada beberapa organisasi untuk saya melebarkan ilmu, share ilmu saya yang saya boleh bantu para pelajar, para pekerja dan sebagainya lah. Saya berasal dari Kuala Lumpur. Tapi saya sekarang ni tinggal di Kuantan lah sebab yalah ada wife saya pindah ke sini, jadi saya pun rasa nak duduk sini, saya duduk sini lah macam tu. Dah 3 tahun duduk sini, sejak 2018 macam tu. Saya banyak pergi ke sekolah-sekolah di seluruh Malaysia, di Kuantan, di Sabah dan Sarawak. Sabah belum lagi lah, Sarawak tu dah pernah 2-3 kali macam tu. Jadi rasanya insyaAllah saya akan terus untuk melebarkanlah segala apa yang saya buat selama ni lah, insyaAllah. Baik, kalau kita lihat di Indonesia, satu ketika tuan-tuan saudara-saudari, kita ada satu generasi yang kita sebut sebagai generasi tercicir. Akibat daripada apa? Akibat daripada kesan langsung kerajaan Indonesia meminjam kepada satu kumpulan keuangan dunia ketika itu, sekitar tahun 1997 dan 1998. Soalan saya kepada Cikgu Amir, adakah kita sendiri, Malaysia ini, berisiko untuk menghadapi satu generasi yang tercicir akibat COVID-19 ini? Kalau kita tengok tahun lepas, sepatutnya ada peperiksaan SPM dan kita ganjak kepada SPM tahun 2021. Dan secara tak langsung kerajaan juga bersungguh-sungguh untuk membantu pelajar-pelajar SPM. Kalau di Pahang itu sendiri, kita memperuntukkan sebanyak lebih kurang 1 juta ringgit kepada setiap pelajar yang memberi manfaat kepada 15,176 pelajar. Jadi pandangan Cikgu sendiri sebagai pengamal pendidikan, adakah kita berisiko untuk menghadapi pelajar yang tercicir akibat COVID-19 ini? Bagi saya kalau kita nak elakkan tercicir ini, kita perlu ada kewangan yang okey, mencukupi insya-Allah. Lepas itu di kalangan para pelajar juga dia kena ada kesungguhan sebenarnya. Dia tak boleh nak dengan sengaja mencicirkan diri sendiri, sebab di kalangan rakyat Malaysia ni, penduduk ni, kalangan pelajar sendiri banyak
ada di kalangan yang dah mula tercicir sebenarnya. Ya, saya ada terbaca di media sosial ya, apabila pelajar yang tidak mendapat akses internet ataupun akses internet yang ada cabaran yang bermasalah sikit dan sebagainya kan. Jadi pelajar-pelajar ini ada kemungkinan untuk tercicir. Jadi untuk kita merendahkan lengkung keciciran tu sebenarnya, bagi saya memang kita perlu menggembling tenaga untuk membantu para pelajar ni ya, dari segi kewangan, dari segi motivasi dan sebagainya, inspirasikan mereka, mental mereka kena naikkan sebagainya. Jadi dengan cara itu insya-Allah kita boleh mengurangkan kadar keciciran tu. Sebab kalau tercicir ni sebenarnya satu benda yang orang kata tragedi lah untuk bukan saja kepada para pelajar tu sendiri yang tercicir, yang tak dapat ilmu dan sebagainya, tetapi kepada negara. Modal insan kita pada masa depan macam mana akan terganggu juga itu pada masa depan ya. Betul, saya setuju. Bila sebut tentang keciciran ni, kadang setengah-setengah individu ni tercicir telefon, tercicir botol air ataupun tercicir kunci pun, kita rasa satu tekanan yang berat kepada setengah-setengah orang ni bila nak kena patah balik, lepas tu kena lagi hadap trafik yang berubah, sentiasa berubah. Bila COVID ni kan ada yang work from home, ada yang kena datang dengan waktu yang tertentu kan. Dan kita nak tanya juga pengalaman Cikgu Amir ni selama beberapa tahun menghadapi COVID ni daripada 2019, 2020, sekarang 2021 Bagaimana industri latihan dan bagaimana sektor pemberi latihan ni? Kesan langsung atau memang kita kena berubah dan menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi semasa? Semua industri sebenarnya terjejas ya. Ada yang terpaksa menutup dia punya perniagaan, gulung tikar dan sebagainya kan. Tetapi sebenarnya yang kita boleh buat sekarang ni ialah selain daripada bertahan, kita kena cari cara, cari jalan untuk kita terus survive dalam industri latihan, industri motivasi dan sebagainya, ataupun apa saja perniagaan pun ya. Sebab kalau kita tak survive, kita akan jatuh dan kita akan hilang dari perniagaan itu sendiri. Jadi untuk itu sebenarnya kita kena cari jalan dengan cara mengadaptasi lah. Mula-mula ni kita mengadaptasi norma-norma baru sekarang ni ya. SOP-SOP kita kena ikut. Kalau tak boleh buat secara bersemuka, kita buat secara online. Dan online ni sebenarnya cabaran dia berbeza ya berbanding daripada bersemuka. Sebab online ni kadang-kadang orang kata lagi penat. Lagi penat sebab kita tak boleh nak main-main dan sebagainya. Kita kena buat secara serius dan apa saja pun kita kena buat secara serius lah. Apabila kita ada keseriusan tu, kita boleh insya-Allah kita boleh orang kata maju dalam bidang yang kita ceburi, terutamanya bidang latihan, bidang motivasi dan sebagainya. Macam tu. Baik cikgu, saya ada terbaca tentang kenyataan bahawa 80% pencarum KWSP berpendapatan sekitar 2,500 hingga 3,500. Antara kesan secara langsung kita sebut sebagai ketidakseimbangan ekonomi ni. Kita baru-baru ni pun kita ada darurat, proklamasi darurat di dalam negara kita kan. Kita gantung pilihan raya itu kita adakan 8 bulan daripada sekarang. Dan kita tengok juga rupanya bukannya Malaysia saja yang ada proklamasi darurat ni hampir 70 negara termasuklah Jepun dan Sepanyol. Cuma yang membimbangkan kita adalah kadar kemasukan foreign direct investment FDI kita merosot cikgu. Sekarang tinggal 40% saja sedangkan kita tengok kebangkitan Vietnam, Indonesia dan negara-negara jiran kita. Adakah ini satu orang kata tanda kita menuju kepada takdir yang teruk, ataupun ini adalah ujian untuk sama-sama kita meningkat dan menjadi motivator kepada diri dan keluarga kita sendiri sekarang ni? Perubahan kena ada lah. Perubahan kena ada. Sebab di serata dunia ni kita dapat lihatlah banyak negara yang darurat, tutup industri dan sebagainya. Jadi kita kena terima tu sebagai satu benda yang ditakdirkan, satu benda, tetapi adalah satu ujian sebenarnya untuk kita berfikir dengan lebih baik lagi, cari jalan dan sebagainya. Kalau kita tak ada cari jalan, kita termenung, kita bersedih, berputus asa, itu akan beri kesanlah kepada bukan setakat kita tapi kepada masyarakat dan negara secara amnya. Jadi
untuk kita memotivasikan diri kita ni sebagai satu individu ataupun entiti, ialah entiti sebagai seorang rakyat ni nak membantu negara ni, kita kena berubah ya. Berubah, memotivasikan diri kita buat apa saja yang kita boleh untuk memajukan. Sebab kalau kita bersedih dengan apa yang terjadi, dia akan mungkin juga akan bagi kesan kepada organisasi, memberi kesan kepada ekonomi, sampai membuatkan ada pelabur-pelabur asing yang menarik pelaburan mereka dari negara kita. Itu satu tragedi. Jadi di peringkat kita sebagai seorang individu, sebagai seorang rakyat ni, kita kena berubah. Jangan kita nak tersangkut kepada kesedihan tu saja, melainkan kita kena bangkit dan berubahlah macam tu. InsyaAllah. Saya difahamkan tuan-tuan saudara-saudari, Cikgu Amis ni merupakan seorang penunggang basikal, ataupun antara hobi yang disukai oleh Cikgu Amis ni adalah berbasikal. Dan saya sempat membuat sedikit kajian tentang bagaimana berbasikal ni dapat meningkatkan daya tindak ataupun menjadi penyembuh kepada manusia. Bila kita berbasikal ni, kita ada dari segi jasmani kita, emosi kita, kita akan rasa seimbang dan sihat. Dan kalau kita tengok statistik ni di Mexico, di Bogota ni, Datuk Bandar di sana telah menambah laluan basikal sebanyak hampir 80 km kepada orang-orang yang berbasikal. Cikgu sendiri, cikgu percaya tak dengan berbasikal ni kita boleh kurangkan kes COVID berbanding bila kita gunakan pengangkutan awam, kita berkongsi tempat duduk, contohnya dalam bas ataupun dalam kenderaan yang kita sewa dalam masa jarak tertentu 7 km, RM5 dan sebagainya. Adakah cikgu percaya dengan berbasikal ni dapat membantu mengurangkan kes COVID dalam masyarakat kita? Okey, pengalaman saya berbasikal tak lama, sejak 2012 macam tu lah. Lama. Lama. Okey, pada tu saya berbasikal hampir 9 tahun ni. Dulu kecil-kecil dulu ada berbasikal, tapi orang kata memulakan balik aktiviti basikal moden tu pada tahun 2012. Sejak itu saya fikir berbasikal ni adalah satu terapi untuk saya. Apabila saya berbasikal, saya biasanya apa yang sepatutnya saya fikirkan tu, saya kadang terlepas daripada fikiran saya macam tu. Dia rasa lapang, dia rasa selesa macam tu kan. Jadi dengan kelapangan fikiran kita tu sebenarnya akan, orang kata, membagi kita, mungkin saya tak pasti istilah-istilah sains macam tu, tetapi dia membuatkan kita gembira. Katalis, penyembuh. Penyembuh secara, kadang-kadang kita tak sedar benda tu kan, tapi bila kita secara dalamannya kita rasa selesa, tenang, sebenarnya bagi kesan kepada psikologi kita sebenarnya. Fisiologi kita lain lah. Fisiologi kita bila kita basikal, kita berpeluh tu menyihatkan fisio kita. Tapi dalam dalaman kita ni dah bagi kesan kepada tubuh badan kita, mungkin terbias keluar lah. Jadi bila saya berkayuh basikal, dan ramai yang berkayuh basikal ni, sebenarnya pengayuh-pengayuh basikal ni sebenarnya dia rasa gembira. Bila kerajaan luar negara tu lah yang saya tekan di sini, macam seperti yang tuan cakap tadi, dan saya ada terbaca dekat Belanda ada satu lorong khas untuk basikal. Saya tak pasti berapa, tapi jauh lah, lebih 80 km, 100 km macam tu kan. Jadi dia akan membantu para pengayuh basikal ni untuk mempergiatkan lagi kayuhan mereka, menghasilkan rakyat yang sihat insya-Allah, menghasilkan rakyat yang, orang kata, berfikiran positif dan sebagainya. Jadi dia akan bagi kesan kepada ekonomi. Bila kita ada para pengayuh basikal yang tak kisahlah pengayuh basikal tu berjogging dan sebagainya, kita akan rasa tenang, bahagia dan sebagainya. Negara akan rasa ada orang-orang yang sihat tubuh badan mereka. Dia akan bagi, orang kata, antibody yang kuat pada virus COVID-19 ni, insya-Allah, dalam melawan. Jadi bila kita sebagai seorang individu pengayuh basikal pula, bila kita, insya-Allah lah, alhamdulillah, bila kita kayuh basikal, kita akan ada antibody yang kuat dan mungkin akan membantu negara kita dalam mengurangkan kes COVID ni. Sementara pula kita seorang-seorang mengayuh, seorang mengayuh, kita tak terlibat dengan sentuhan fizikal yang tak sengaja dalam bas ataupun LRT dan sebagainya. Orang kata pengangkutan awam ni, kita akan, orang kata, bila kita dah kita dah terjauh sikit daripada tu, insya-Allah kita selamat. Terkurang sikit dia punya kes-kes
COVID-19 ni insya-Allah boleh membantu jugalah bagi saya. Baik, bagi yang baru mengikuti kita secara langsung di Fikrah Pahang, kita datangkan khas dari studio Fikrah Pahang Indra Mahkota 7 Kuantan, dan kita ada satu pengamal pendidikan yang aktif di luar sana memberikan motivasi, menulis, berkongsi dalam media sosial dan media bercetak, Cikgu Amir ataupun lebih dikenali sebagai Encik Hamiluddin Hamidi. Dan kita ada beberapa soalan yang kita nak kongsikan di sini. Ramai anak-anak tercicir, bukan semua mak ayah mampu sediakan gadget untuk anak-anak. Bagaimana nasib anak-anak yang tercicir ini? Kita dah bincangkan dan kita puji usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Pahang khususnya. Cikgu, kita ada lebihan belanjawan pada 2020 tahun lepas. Kita ada sebanyak 33 juta dan alhamdulillah dengan banjir Pray for Pahang, doa untuk Pahang ini, kita dapat juga bersedia dengan banjir yang pelik. Setengah-setengah mengatakan banjir kali ini memang banjir yang kita rasakan pelik. Dalam masa yang sama kita juga berusaha meningkatkan simpanan hutan sebanyak 1.5 juta hektar. Di Pahang ni kita ada simpanan hutan yang cukup, kawasan tadahan yang cukup, dan kita harap dengan kepimpinan Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail kita akan maju, kita akan terus bersama-sama bertahan dalam melawan COVID-19 ini. Soalan yang baru yang kita dapat ni, orang yang berniaga pun susah sekarang ni. Berniaga boleh tapi orang nak keluar beli kurang, kesian kami. Baik, di kota raya, di metropolis ataupun kita sebut bandar-bandar utama, Johor, Kuala Lumpur, Kuantan, bagaimana cikgu melihat industri penghantaran ni? Rananya, hantar barang, hantar tudung, hantar makeup, hantar nasi geprek dan sebagainya. Komen sikit pandangan di Kuala Lumpur dan di Kuantan ni. Okey, masa saya di Kuala Lumpur tu tahun 2017, sebelum tu saya sementara tahun 2021 ni saya ada juga balik ke Kuala Lumpur tengok rumah sana. Dalam perjalanan saya melalui bandar-bandar macam Temerloh, macam Bentong sebagainya, saya banyak melihat juga ramai rider-rider tu, penghantar-penghantar makanan yang memang aktif, ramai. Sampai kata, dekat kampung pun ada penghantar makanan juga kan. Jadi cumanya kita kadang-kadang ada setengah orang yang lebih suka keluar. Tak boleh keluar tu dia akan masak sendiri. Tetapi apabila kita ada kemampuan dari segi menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan itu, kita mungkin boleh membantu lah. Membantu bukan setakat kita membantu industri makanan, tapi kita membantu juga para penghantar makanan itu sendiri. Tetapi bagi saya harganya tu kenalah, insya-Allah kenalah mampu orang kata dibeli ataupun yalah, kalau orang nak beli makanan tu kan, dia rasa kalau dia mampu dia akan belilah. Yang tak mampu, yang kurang kemampuan tu, satu yang benda yang kita kesian lah juga kan. Tapi kalau kita nak membantu mengurangkan COVID ni, keterlibatan para penghantar makanan ni memang kita perlukan. Sebab sekarang ni memang ramai lambakan barang-barang yang kena dihantar, macam dekat yang para penghantar syarikat-syarikat penghantar barangan tu, ada yang sangkut dekat tempat mereka, gudang penuh. Itu kita kena tangani lah. Ramai para pekerja yang sedang mencari kerja sekarang ni, kita boleh bantu dengan cara syarikat-syarikat tu mengambil para pekerja baru untuk melicinkan lagi proses penghantaran tu. InsyaAllah. Pendapat saya lah. Ya, kita setuju dan kita ambil cakna tentang pandangan cikgu bahawa memang industri penghantaran ni, rana-rana kita ni merupakan wira yang tidak didendang, dan usaha mereka kita hargai dan kita harap kita sama-sama bertahan dengan mereka dalam menghadapi hari-hari yang mendatang ni. Cikgu, kita tak boleh lari daripada teori konspirasi yang mengatakan bahawa wabak ni adalah peperangan norma baru, perang antara US dengan China, ataupun ada yang kata kita berada di akhir zaman. Pandangan Islam mengatakan bahawa setiap berlaku tu dengan kadarnya. Pandangan cikgu sendiri, adakah rawatan Islam itu sendiri memang membantu untuk kita menghadapi COVID-19 ni dengan cara kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikut apa yang ada dalam Al-Quran? Pandangan pengamal pendidikan Cikgu Amir sendiri. Berkenaan dengan hal tu, yang di peringkat atasan tu saya tak berapa tahu sangatlah pasal peperangan di antara kuasa-kuasa besar ekonomi yang memegang ekonomi, nak merebut ekonomi dan sebagainya.
Kemungkinan tu mungkin ada, tetapi kita sebagai rakyat ni kita tak boleh nak komen sangat, ya. Sebab benda-benda ni perkara-perkara ni berlaku di peringkat atasan, ya. Kadang-kadang kita tak tahu, ya. Dan kita pula tak boleh nak sebarangan cakap. Ya. Dengan ada yang menyebarkan berita palsu dan sebagainya, mengatakan ini adalah ada satu pihak nak merebut ekonomi, ada satu pihak nak melawan balik dan sebagainya, kita tak tahu lah kan. Jadi kalau yang saya sentuh sikit lah pasal apa yang Islam anjurkan tu sebenarnya sesuatu yang insya-Allah sentiasa terbaik sebenarnya, ya, terbaik. Sebab kalau kita seperti dah maklum, ya, akhir zaman nanti, kalau yang Tuan berkata akhir zaman nanti, akhir zaman nanti apabila Dajjal tu dia pergi daripada satu negeri ke satu negeri, ada orang Islam juga yang mengikut Dajjal, tetapi ada yang orang kata dia kuat imannya, dia tak mengikut Dajjal. Macam mana mereka nak makan? Mereka akan rasa lapar sebab Dajjal tak kata, tak ikut aku tak boleh dapat makanan, kan? Jadi caranya ialah kita berzikir, berzikir, bertahmid dan sebagainya. Itu sebenarnya cara untuk orang-orang Islam bertahan pada zaman itu nanti. Jadi insya-Allah sebenarnya kalau kita fikirkan apa yang Islam anjurkan tu sebenarnya macam contoh yang mudah-mudahnya Nabi pernah kata kalau berlaku satu wabak kita jangan pergi ke satu tempat yang berlakunya wabak tu. Itu yang Nabi anjurkan 1400 lebih tahun yang lalu. Jadi kalau kita ikut apa yang dianjurkan Islam tu, insya-Allah kita selamat. Dan saya bukan ustaz tetapi saya bercerita apa yang orang kata nampaklah nak start tu. kita boleh amalkan dan insya-Allah sebenarnya kita boleh dapat menangani ataupun menyelusuri detik-detik pandemik ni dengan jayanya, insya-Allah. Bagi yang masih mengikuti kita di Fikrah Pahang ni, terima kasih kita ucapkan, dan kita ada beberapa soalan. Dan sebelum tu kita nak wawarkan bahawa Cikgu Amir adalah orang yang aktif memberikan motivasi di luar sana, di sekolah-sekolah, di pejabat-pejabat belia dan korporat. Dan kita ada soalan dari Dek Nano ni, macam mana dengan ekonomi negara jika PKP masih dilanjutkan? Okey, kita simpan dulu. Saya sebagai student agak tertekan bila belajar secara online kerana responsibility sebagai seorang anak dan responsibility sebagai pelajar. Kadang-kadang ada setengah ibu bapa yang kurang senang bila melihat anak-anak terlalu lama menghadap laptop dan sebagainya. Mungkin itulah telefon nak jual online, itulah telefon nak belajar, itulah telefon nak tengok Upin-Ipin. Komen cikgu, bagaimana kita nak menyesuaikan sedangkan dalam keadaan yang runcing, keadaan yang membimbangkan, kita sendiri di Pahang melalui pengurusi jawatan kuasa pelajaran haluan Islam dan pendidikan sendiri telah mengadakan pendidikan norma baru. Baru-baru ni kita ada peperiksaan SMA. Sebelum tu kita ada kelas SMA pembelajaran secara online, kita datangkan guru di studio. Dan cikgu sendiri, apa yang boleh dilakukan oleh ketua keluarga dalam sebuah keluarga tu untuk nak mendepani COVID ni? Perlu tambahan gadget ataupun berpindah dari tempat yang kurang liputan kepada liputan yang kuat, lepas tu sesuaikan dengan kehidupan dan pandangan cikgu sendiri. Okey, sebenarnya kalau kita fikirkan, kita perlu mengadaptasi norma baru. Kita perlu mengadaptasi, kita perlu memulakan norma-norma baru ni. Salah satunya ialah PDPR ni lah. Dari rumah ni, pengajaran dan pendidikan dan pengajaran dari rumah. Jadi kita perlu sedar perkara itu sedang berlaku di seluruh dunia, ya. Di India, di United States dan sebagainya, UK. Kita perlu fikirkan bahawa itu adalah salah satu cara dan mungkin juga satu-satunya cara untuk anak-anak kita menjadi seorang pelajar yang berilmu pengetahuan, ya. Jadi kita perlu ubah tanggapan kita daripada anak bermain gadget kepada anak belajar melalui gadget. Dengan cara itu tanggapan kita berubah, kita akan dapat mengadaptasi norma baru ni, ya. Apabila kita tahu semua orang belajar melalui gadget, melalui tablet, handphone, komputer dan sebagainya, kan. Dan kita perlu mengadaptasi benda tu, dan kita perlu berlapang dada. Kita mulakan perkara-perkara baru tu, norma-norma baru tu dengan cara insya-Allah mana yang termampu kita lah, ya. Handphone 100 lebih pun ada, ya. Kita cuba untuk dapatkan apa yang terbaik untuk anak kita. Macam dulu-dulu tak ada PDPR ni. Kita masa kecil-kecil dulu kita belajar di rumah, kan. Mak bapak kita akan bantu kita
dengan cara orang kata membuat apa yang mereka mampu. Ya. Walaupun mereka tak pergi ke sekolah, berada di sekolah semasa kita belajar di sekolah, tetapi apabila di rumah mereka akan melakukan apa saja untuk membantu kita jadi orang yang berilmu, dan insya-Allah dan alhamdulillah kita sekarang berada dekat sini lah. Macam tu. Jadi kita sebagai ibu bapa, generasi berubah, kita pula jadi ibu bapa sekarang ni. Kita perlu ubah fikiran kita, tanggapan kita. Kita perlu motivasikan anak kita dari segi anak-anak. Dulu mungkinlah kita tengok kalau anak main handphone, telefon bimbit, tablet dan sebagainya, kita anggap dia sedang orang kata main game dan sebagainya. Dan kalau kita rasa itu yang akan terjadi, kita kena ubah tanggapan kita. Kita mesti ubah tanggapan kita. Tengok, kita pantau anak kita. Pantau anak. Sebagai seorang ibu bapa, kita kena pantau anak kita. Tengok apa problem-problem, masalah-masalah, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh anak kita. Kadang-kadang kalau kita tak ambil tahu, kita bagi tablet dan suruh mereka belajar, mungkin hal-hal yang kita tidak ingin itu akan berlaku. Sebab para pelajar ni kadang-kadang dia jati diri dia belum kuat. Kadang-kadang dia tak ada matlamat dan sebagainya, kurang matlamat, kurang kesedaran untuk tentang pelajaran. Kita sebagai ibu bapa lah kena pantau anak kita, beri tunjuk ajar, ubah tanggapan kita sebenarnya. Ubah tanggapan supaya kita dapat menerima norma baru ni. Macam tu. Baik, ada yang mengatakan bahawa biasa dalam sistem pendidikan kita ni, kita mengukur dari sudut kepintaran intelektual, IQ-nya. Kalau kita sebut, kalau kata straight A, itulah pelajar yang bijak. Ada markah 100%, itulah pelajar yang pintar. Bagaimana pula dengan pelajar norma baru ni yang 2020-2021 ni, menyesuaikan diri dengan tuntutan akademik, dalam masa yang sama dapat mengawal dan mengurus emosi ketika COVID-19 ni. Kalau kita tengok industri pun terkesan teruk daripada COVID-19 ini, terutama dalam sektor pelancongan. Saya difahamkan bahawa untuk pulih sektor pelancongan dan penerbangan ni memerlukan sekitar 2 tahun daripada sekarang untuk kita pulih. Dan ini memberi cabaran kepada pendidikan secara langsung. Kita tengok sekolah pun, kalau ada setengah tempat tu ditutup, dikuarantin, pelajar dikuarantin di rumah, ibu bapa pula dikuarantin di tempat yang jauh dan sebagainya. Jadi sebagai pengamal pendidikan yang memberikan motivasi, panduan, bimbingan kepada masyarakat sana, apa tips-tips yang boleh diberikan kepada kita dalam menghadapi hari-hari mendatang ni, bermula daripada pagi tu bangun tidur sampailah 11 malam kita nak tidur? Silakan cikgu. Okey. Salah satunya untuk mendepani pandemik ni, bagi seorang pelajar, dia kena ada satu matlamat yang perlu ditanam oleh ibu bapa tu. Ibu bapa kena bantu. Kata apa nak matlamat? Apa matlamat awak sebagai seorang pelajar tanya pada anak kita. Di situ mungkin anak kita akan buka minda dia. Selama ni tak pernah terfikir, matlamat tu apa? Syok je ulang alik sekolah. Syok je ulang alik sekolah, pergi sekolah, balik sekolah, pergi rehat, naik rehat, lepas tu bunyi loceng balik rumah, tak ada apa-apa. Hanya berkawan. Kena sunat pula. Tak tahu dah umur balik macam tu. Jadi penetapan matlamat juga. Penetapan matlamat tu penting sebab kita ni sebagai orang dewasa ni pun, kalau kita nak beli kereta pun, kita kena ada matlamat kita, apa yang kita nak beli. Kita kena tahu apa yang kita nak capai. Jadi para pelajar ni sebenarnya kita kena tahu. Macam saya selalu pergi bila-bila program-program yang saya buat di sekolah-sekolah, saya akan tekankan penetapan matlamat ni. Kalau tak ada matlamat, seorang pelajar tu dia akan hanyut, terhoyang-hayang sebagainya, tak tahu apa yang dia nak capai. Dengan ada matlamat tu, kita dah bantu anak kita. Sebagai seorang pelajar pula, kita ada matlamat, kita nak capai matlamat tu, dan kita akan berusaha untuk capai matlamat tu. Iltizam kita sebagai seorang pelajar dan seorang ibu bapa membantu anak-anak untuk naik balik, tak nak ada putus asa, tak nak bangun lambat, tak nak tak nak perkara-perkara yang negatif terjadi. Kita buat iltizam tu, buat macam sekolah, hari persekolahan. Kita pergi sekolah pukul 7.30 pagi. 7.30 pagi tu dah lambat tu. Sebelum 7.30 pagi. Sebelum 7.30 pagi kita dah kena sampai kat sekolah. Kita buat macam tu. 7.30 pun sekarang dah ada depan depan gadget kita, depan laptop kita untuk PDPR ni. Jadi bila kita ada iltizam macam itu, barulah orang kata suasana tu ada balik. Suasana tu ada balik, dan pelajar-pelajar pula dalam masa yang sama kena ada adab belajar online jugalah. Ketiga adab. Adab tu kena ada. Kalau tak ada adab tu,
buat bising masa kelas sedang berlangsung sebagainya, itu akan mengganggu kelas. Bukan mengganggu cikgu je, mengganggu pelajar lain. Lupa tutup mikrofon. Lupa tu mikrofon, kadang suara jiran pun masuk sekali. Kita tak nak. Ya. Kita akan buka mikrofon tu apabila para pelajar ni akan buka mikrofon apabila diminta untuk jawab soalan-soalan. Jawab soalan. Macam contohnya Amir, apa dia? Okey, baru kita akan onkan mikrofon tu. Lepas tu kita offkan supaya suasana dan proses pembelajaran tu berlangsung dengan jayanya, insya-Allah. Iltizam tu kena ada lah. Lebih itu insya-Allah lah kita usaha untuk dapatkan apa yang kita nak capai. 3 poin tuan-tuan saudara-saudari yang kita dapat daripada Cikgu Amir tadi tu. Yang pertama, penetapan matlamat tu. Kita ni belajar untuk apa? Sudah tentu untuk mencari keridaan Allah, dalam masa yang sama untuk mencapai target yang ditentukan oleh pihak sekolah dan ibu bapa kita sendiri. Bila kita dapat A, dapat markah yang baik, itu dipercayai dapat menggembirakan ibu bapa. Yang kedua, iltizam untuk melaksanakan matlamat-matlamat yang telah disusun, yang ditarget dan untuk dicapai itu. Dan akhirnya adab. Ini yang penting ni. Kita nak melahirkan pelajar yang berakhlak, yang beradab, yang mewarisi kepimpinan dan pengurusan negara ini. Yang kalau kita tengok kepimpinan kerajaan negeri di bawah yang Menteri Besar kita Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail ni sangat efisien, lancar dari segi kecekapan ketua-ketua jabatan, dari segi pengurusan hutannya, dari segi pengurusan bencana banjir, keselamatan negeri dan sebagainya. Kita puji dan kita sokong aspirasi yang dibawa oleh Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail. Cikgu, rasa tak cukup dengan tip-tip yang diberikan. Mungkin juga dari segi guru itu sendiri, supaya kita percaya guru ini sebahagian daripada penyelesai masalah. Guru perlu bermotivasi dan bersemangat untuk mendidik. Apa tips-tip Cikgu Amir kepada guru-guru kita yang sedang berjuang di luar sana dalam menghadapi PDPR dan kurikulum yang telah dirancang untuk dijayakan dalam masa COVID ini? Okey. Semua orang menghadapi cabaran sekarang ni. Ya. Yang penting sekarang ni kita kena kuatkan semangat kita. Kuatkan semangat kita. Walaupun ada cakap-cakap belakang mengatakan cikgu relax dan tak buat kerja ataupun kurang kerja, itu sebenarnya kita perlu tepis. Ya, sebab semua orang akan bercakap apa yang mereka nak cakap. Tapi kita sebagai seorang guru, bukan saya sebagai seorang guru lah. Para guru dia perlu orang kata meningkatkan motivasi dengan cara tak hiraukan apa yang orang lain fikirkan. Jalan terus, cikgu. Jalan terus. Yang penting para guru kena tahu, kena tahu bahawa tugas mendidik anak murid, para pelajar ni sebagai satu tugas yang mulia. Bila kita nak menjadikan sesuatu itu mulia, masa itulah akan ada tentangan-tentangan dan sebagainya. Kita tolak tepi. Motivasi dalaman kita ni kena diperkuatkan. Motivasi dalaman kita ni perlu dikuatkan. Azam kita, niat kita untuk membantu para pelajar kita jadi pelajar yang cemerlang walaupun mereka berada dekat rumah. Macam itu. Jadi sebagai seorang guru tu, motivasikan diri. Cakap pada diri sendiri pun tak apa. Aku kena kuat, aku kena lalui halangan-halangan semua ni, cabaran-cabaran yang ada sekarang ini. Walaupun ada antara pelajar yang kata pelajar mungkin bukan nak bandingkan pelajar kelas depan dengan kelas belakang, tapi mungkin kelas depan dia boleh fokus, pelajar kelas belakang dia kurang fokus. Tak apa, kita bantu pelajar kelas belakang tu juga macam untuk yang tercorot tu untuk mereka naik. Ada kalanya pelajar-pelajar yang datang dari sekolah lain kadang-kadang masuk ke kelas corot dan mengalami kemurungan juga. Ada pelajar-pelajar itu kita bantu mereka supaya ada di antara yang nak belajar sebenarnya. Nak belajar. Bila ada yang nak belajar tu, kita teruskan pengajaran kita supaya mereka rasa dihargai dan mereka terdidik dan mereka dapat ilmu pengetahuan yang kita sampaikan pada mereka lah, macam tu. Jadi kalau kita tak ada motivasi, kita susah nak dapat capai apa yang kita nak capai. Lagi satu, kita tolong orang kata tolong bantu pelajar-pelajar kita menetapkan matlamat para pelajar kita dengan cara buat jadual. Jadual memang ada 2 subjek satu hari kan. Kita minta para pelajar kita bersedia lebih awal, 15 minit lebih awal sebagainya, supaya mereka lebih bersedia. Jangan
kelas start pukul 9, 9.30 pun ada pelajar yang minta link untuk masuk ke pengajar proses pembelajaran atau kelas online tu. Itu tak nak. Kita minta mereka motivasi anak pelajar-pelajar kita ni untuk bersedia lebih awal. Bersedia lebih awal tu lagi bagus sebenarnya. Macam kita program kita mula pukul 12, 12 suku 12.30 ni, kita lebih awal macam 11.30 tadi. kita Dah bincang macam tu. Itu ada satu proses yang baik dan bantu kepada kecemerlangan proses pengajaran pendidikan di rumah ni macam tu. Pendapat saya. Mindset mengajar ni adalah pekerjaan yang mulia. Guru perlu bermotivasi dan buat jadual kepada pelajar-pelajar dan guru tu sendiri ada perancangan yang lebih awal. Itu perkara yang dipercayai oleh Cikgu Amir untuk kita menghadapi COVID-19 ini dengan tenang, dengan sama-sama kita bertahan, dan mudah-mudahan COVID-19 ni akan menjadi satu situasi ataupun keadaan yang sementara, ataupun kalau ditakdirkan kita perlu hidup dengan COVID-19 ini, ada langkah-langkah ataupun treatment yang akan kita lakukan untuk kita sama-sama mendahului dan menyantuni wabak ni. Ini pun ujian kepada kita sebagai seorang manusia yang kita percaya ada dalam Al-Quran, dirakamkan dalam Al-Quran. Dan mungkin kita dah berada di pusingan yang terakhir. Kita nak dengarlah 2 minit daripada Cikgu Amir kita sendiri. Apa cita-cita ataupun harapan ataupun wawasan yang cikgu harap daripada orang di luar sana dalam kita menghadapi COVID-19 ini? Berbalik pada tajuk kita pada hari ini, COVID-19, isu dan cabaran. Apa yang Cikgu Amir harap pada rakyat Pahang, rakyat Malaysia untuk kita lakukan selepas ini? Okey, apa yang kita perlu lakukan sekarang ni ialah kita kena tukar kita punya tanggapan, kita punya mindset kita, ya. Mindset kita kena berubah, ya. Dari bersemuka kepada norma-norma baru, kita kena adaptasi perkara itu. Dan jangan kita merungut. Kita jangan ada satu sikap negatif. Semuanya kita nak komplain, semuanya kita nak merungut. Akhirnya kita sendiri yang akan merana dengan keadaan-keadaan ni. Perkara ni ataupun COVID-19 ni adalah satu pandemik yang dilalui seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi nak tak nak kita kena laluinya. Dan kita perlu cari cara untuk kita menghadapinya. Dengan cara itulah saja yang kita boleh buat. Dengan cara kita ubah diri kita, attitude kita punya tanggapan kita punya daya saing kita, daya tahan kita kena perkuatkan lagi. Semua orang kena duduk rumah, keluar apabila perlu, kita ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kita jangan langgar, ya. Dengan cara itu je, insya-Allah. Antara cara-cara lain mungkin lagi banyak sebenarnya, tetapi yang saya nak tekankan situ ialah diri kita ni sendiri. Apabila diri kita berubah, orang ni berubah, orang sana berubah, semua berubah, satu Malaysia ni akan berubah menjadi lebih baik, insya-Allah. Baik, antara kata kunci yang besar pada hari ini yang kita nak angkat ialah ikut SOP, ubah diri, dan semuanya bergantung dengan diri sendiri, izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berada di akhir siaran, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Hamiduddin Hamidi, Cikgu Amir, kepada penonton, orang yang menghantar soalan, yang menghantar komen, penambahbaikan untuk Fikrah Pahang. Terima kasih kami ucapkan. Kehadiran anda di media sosial betul-betul menyentuh hati kami. Dan bagi pihak kru penerbitan, tahniah, terima kasih, dan mudah-mudahan kita berada dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi selepas ini. Sekian daripada saya, Zuhdi Zakaria, Fikrah Pahang. Jumpa lagi.